wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam tengah hari kami ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini dan istimewa 8 Mac 2022 bertemakan saya Uyaina dan juga Fahdin nak mengucapkan selamat Hari Wanita kepada semua wanita-wanita hebat di luar sana. Dan saya mewakili kaum Adam juga ingin mengucapkan selamat Hari Wanita kepada Yana dan semua wanita di luar sana. Dan pada hari ini cukup istimewa untuk kita semua. Dan pada tahun ini temanya adalah Saksama Bersama, selaras dengan tema Hari Wanita Sedunia Peringkat Antarabangsa Gender Equality for Better Tomorrow. Jadi saya kira sumbangan wanita ini sangat-sangat diangkat, sangat-sangat diktiraf di dalam kehidupan kita, tidak kira dalam keluarga, masyarakat dan juga ekonomi sebenarnya. Yana. Betul tu. Dan kalau kita lihat kan Fahdin, wanita ni dah mainkan peranan dalam pelbagai aspek kehidupan, sama ada ekonomi, perkembangan negara, pendidikan dan macam-macam lagi lah. Jadi kepada anda semua yang ada ibu, yang ada kakak, isteri ataupun adik-adik, jangan lupa untuk ucapkan selamat Hari Wanita kepada semua wanita di sekeliling anda. Wanita memang insan yang hebat yang tidak boleh dipersoal dan dipertikaikan lagi. Okey, tapi Yana, sebelum kita meneruskan kemeriahan kita ataupun penglihatan kita tentang Hari Wanita Sedunia ini, mungkin kita boleh imbas sedikit apa yang terjadi semalam di sekitar Lembah Kelang dan juga mungkin banyak tempat di negara kita, Yana. Ya, betul tu. Kalau kita lihat banjir kilat di beberapa kawasan Kuala Lumpur ataupun Lembah Kelang petang semalam, antara kawasan yang teruk seperti Kuchai Lama, Pudu Lama, Bukit Lancong dan kereta yang diletakkan di tempat letak kereta Wisma UOA ditenggelami air. Dan banyak juga berlakunya pemotongan bekalan elektrik oleh TNB di beberapa kawasan di Kuala Lumpur bagi memastikan keselamatan penduduk. Sebab kalau kita tengok kan, Fahdin, apa yang berlaku semalam ini sangat-sangat teruklah kalau kita lihat apa saja yang tular di media sosial ataupun yang dipaparkan di kaca televisyen dalam berita dan sebagainya. Ini yang berlaku semalam. Dan ia suatu yang tidak dijangkakan. Namun apa yang boleh saya katakan, ini cadangan saya apabila kita sentiasa diingatkan tentang keadaan iklim, keadaan cuaca yang tidak menentu ini. Apa kata setiap hari sebelum kita keluar bekerja pada esok hari, sebelum kita nak ke sebarang destinasi, apa kata kemas kini dan dapatkan maklumat terkini mengenai keadaan cuaca. Sebagai contoh, kita nak keluar pagi ni. Kita akan melalui kawasan-kawasan yang pernah dilanda banjir kilat dan sebagainya. Mungkin tempat meletak kereta kita juga pernah dilanda banjir kilat dan sebagainya. Pastikan anda mengambil tahu dan sekurang-kurangnya dah bersedia sehari sebelumnya. Betul tu Fahdin. Dan kalau kita lihat kejadian-kejadian seperti ini dah kira bukan pertama kali berlaku. Diharapkan kita semua mengambil iktibar, ambil tahu apa yang sepatutnya dilakukan. Kalau dah mula rasa drizzle ataupun hujan rintik-rintik itu, apa yang perlu kita lakukan, ambil tahu dan ambil tindakan yang segera. Dan saya harap kita semua ataupun siapa yang dilanda tragedi ini, dia harap dapat orang kata bertenang dan kemudian kembali pulih seperti sedia kala. Dan ini juga kalau kita difahamkan di Selangor saja PPS yang telah dibuka setakat malam tadi ada 8 lokasi. Betul, betul sehingga semalam. Dan kita juga perlu ambil tahu apa yang perlu dilakukan. Kalau sekiranya di kawasan yang kita tinggal itu pekerjaan kita dan orang-orang di sekeliling kita seperti ada warga emas, ada kanak-kanak, apa yang perlu kita lakukan? Khususnya untuk menyediakan kit peti kecemasan. Betul. Sekiranya berlaku apa-apa kecemasan, dan untuk kita sentiasa bersiap siaga dan berwaspada pada setiap masa. Ini saya kira cadangan yang cukup baik sebenarnya kan. Di dalam kereta ada kit kecemasan. Betul, saya punya kereta pun ada. Ada kit kecemasan. Kerana kita tidak tahu kita ke mana-mana lokasi dan kemudian kalau terkandas di kesesakan lalu lintas dan kemudian hujan lebat. Saya difahamkan juga hujan lebat sangat-sangat orang kata lebat sehingga kadarnya naik yang begitu deras sekali. Betul. Yana. Dan ini sangat-sangat merisaukanlah. Tetapi kepada kawasan yang tidak terkesan pula dengan banjir, jangan ambil sambil lewa
keadaan yang sedang berlaku di negara kita ini, sebab bukan saja di Pantai Timur, malah di Lembah Kelang, pelbagai lagi tempat-tempat lain juga turut dinaiki banjir dan keadaan cuaca yang tidak menentu. Kita ada Met Malaysia, pastikan anda semua mengambil tahu situasi terkini, kondisi dan keadaan terkini negara kita dari segi ramalan cuaca dan sebagainya untuk beberapa hari seterusnya ini. Baik, Yana, hari ini tumpuan kita adalah untuk meraihkan wanita. Oh, iya ke? Di seluruh dunia, termasuk Yana, termasuk semua yang ada. Dan saya kira hari ini adalah sesuatu yang cukup menarik. Kalau di tahun-tahun sebelumnya, WHI berkongsikan tentang individu-individu wanita yang cukup hebat. Tapi hari ini sedikit berbeza. Kita akan berkongsi mengenai wirawati yang tidak didendang, Yana. Dan bila kita bercakap tentang wira ataupun wirawati yang tidak didendangkan ini, pastinya kisah mereka sebenarnya boleh dijadikan inspirasi oleh kita semua. Tetapi mungkin kita kurang tahu dan mungkin kurang kenal sedikit dengan individu-individu ini. Jadi hari ini, di Wanita Hari ini, kami nak bawakan beberapa figura hebat wanita yang saya kira dapat dijadikan inspirasi, pembakar semangat dan motivasi untuk kita semua wanita dan juga untuk mengangkat dan lebih menghargai wanita-wanita ini. Dan kepada anda, seandainya anda juga ingin berkongsi sebarang ucapan atau pendapat tentang wanita-wanita hebat, sila kongsikan bersama kami di Facebook kami, Wanita Hari Ini TV3, dan juga Instagram kami, WHI TV3. Segembalinya nanti kita akan bersama dengan tetamu-tetamu hebat kita. Tapi sebelum tu, kita nak berehat seketika. Kita kembali lepas ni di Wanita Hari Ini. Teruskan bersama dengan kami. Wahai wanita, wanita yang berada di seluruh dunia, tak kira bangsa, umur atau rupa, oh asalkan kau wanita. Kau buatku gila bila kau menggoda, bila kau mengada-ngada. Oh lirikan mata, senyuman manis. Saya ingin mengucapkan ataupun menyarankan semua wanita agar learn to appreciate yourself, learn to improve, and also learn to enjoy. Because saya rasa sebenarnya setiap hari adalah hari wanita. Dan walaupun ku tak mampu membahagikan diriku, kepada wanita seluruh dunia, lagu ini lagu cinta untuk kamu semua. Selamat Hari Wanita untuk semua. Asmara ini yang hanyutkan kita. Saya ingin mengucapkan kepada semua wanita-wanita kuat seluruh dunia, Selamat Hari Wanita. Mengerti apa yang aku kata, kamu semua Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kita kembali dalam Wanita Hari Ini, cukup istimewa. Hari ini Hari Wanita Sedunia. Temanya sama bersama. Betul tu. Dan seperti yang kami janjikan tadi, hari ini kita akan bawakan beberapa orang wanita, antara wanita yang cukup hebat di negara kita, wanita-wanita yang banyak memberikan sumbangan, memberikan sumbang bakti kepada masyarakat, tetapi mungkin kurang kita dengar tentang kisah mereka. Sebab tu topik kita hari ini, Yana, wirawati yang tidak didendang. Mereka adalah wanita-wanita hebat yang berbakti, yang berjasa tanpa mengharapkan balasan. Tetapi ada kalanya kita terlalu menumpukan kepada figura-figura yang besar. Tetapi peranan-peranan kecil seperti ini juga memberi impak yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Betul. Dan untuk tetamu kita yang pertama ni, Fahrin, kita semua pernah melihat beliau. Okey, dan selama 35 tahun beliau berkecimpung dalam bidang interpretasi dan juga orang kata antara pioneer kepada pembela nasib orang kurang upaya di Malaysia. Kita bersama dengan tak lain tak bukan Madam Tan Lee Bee, jurubahasa isyarat. Selamat tengah hari, Madam Tan. Okay, Madam, kita masih kalau menunggu boleh, untuk Madam, dengarkan untuk suara Madam. Unmute, Madam Tan, kalau boleh. Okey, kita masih lagi menunggu suara Madam. Okey, Yana, kalau kita lihat Madam Tan Lee Bee ini ada seorang yang kita kenali wajahnya, kita kenali individu ini, tapi kita tidak pernah mengenali beliau dengan lebih dekat. Kadang-kadang
ada di antara mereka juga yang tidak tahu nama beliau. Hari ini kita mendekati beliau. Madam Tan, macam mana boleh ke kalau boleh tekan yang gambar mic tu? Okey, kita dah tak sabar nak dengar suara Madam Tan. Okey. Apa khabar Madam Tan? Dengar suara saya kan? Dengar. Bila dah mula cakap, tak berhentilah saya. Boleh. Tapi cukup hebat. Sambil bercakap, sambil boleh muat bahasa isyarat sekali. Cukup hebat. Biasa dalam hidup saya kan, saya. Bila apa isyarat, saya kena cakap. Biasa dah. Okey, Madam Tan, sebelum kita mula, mungkin Madam Tan boleh bagi tahu sikit kepada kita macam mana nak cakap apa khabar dalam bahasa isyarat? Sihat ke? Sihat ke? Sihat. Kita tak tanya apa khabar. Bahasa pekan ni kan, sihat, and then you dengan ekspresi kan, sihat. Okey, baik dan sihat ke? Saya nak jawab sihat. Okey. Selain daripada apa yang kita saksikan sebagai orang kata memberikan orang kata menterjemah bahasa isyarat di televisyen, madam juga menterjemah juga di mahkamah kan, kalau betul. Dan kalau boleh berkongsikan kami sejak bila bermulanya dan bagaimana bermula dan menjadikan ini sebagai satu karier, madam. Sebenarnya kan saya tak sangka pun saya jurubahasa ni kan, bidang jurubahasa ni menjadi karier saya. Saya tak sangka, dalam mimpi pun saya tak pernah sangka itu akan berlaku. Adik saya pekak. Saya belajar bahasa isyarat sebab kan dalam keluarga kita kan dia seorang pekak. And banyak masa dia kecil tak ada masalah. Bila dia dah besar banyak masalah. So alamak. So I terpaksa belajar bahasa isyarat supaya saya dapat berkawan dengan dia dan dapat memahami dia punya isi hati ke apa dia nak beritahu kita, saya dapat memahami dan pada masa yang sama tu kan I boleh selesai masalah yang dia ada. Dan bermula, that's the reason why I belajar bahasa isyarat. Tak ada kata nak jadi jurubahasa isyarat, tak pernah pun dalam I punya mimpi pun I tak pernah kata nak jadi seorang guru, seorang pekak kan. Tapi itu kan lepas I belajar daripada adik I, lepas tu I belajar daripada kawan-kawan pekak kan, saya menjadi seorang guru di sekolah pekak. Saya tak pernah pergi kelas, Kalau orang you pergi mana you belajar? Saya tak pernah belajar dalam kelas. I cuma bergaul dengan orang pekak saja. Itu saja. Dan dengan adik saya, I bergaul, I cakap dengan dia. So, kalau nak kata orang nak kata I punya expression kan lebih tu kan lebih compare dengan jurubahasa lain kan, sebab saya ada orang pekak. I selalu bergaul dengan orang pekak. Tapi kan Madam Tan, itu yang membuatkan Madam Tan Lee ni antara yang terbaik yang kita ada di Malaysia, dan wajar untuk kita semua kenal lebih dekat lagi dengan Madam Tan. Siapa sangka bermula untuk menyantuni adik sendiri sekarang sehingga 35 tahun masih lagi berada dalam bidang yang sama. Dan saya juga terbaca yang Madam Tan memang tidak mahu untuk orang kata berhenti dan sebagainya kerana masih lagi merasakan bahawa ianya adalah sesuatu yang perlu diperjuangkan dan masih lagi perlu untuk orang ramai tahu tentang kepentingan bahasa isyarat ni, Madam Tan. Ya, sebenarnya bukan 35 tahun. Wah, berapa tahun? Lebih 42 tahun. Wah. 42 tahun. Lagi lama. 42 tahun. Wah. So, sebenarnya kan masa I mengajar, masa I menjadi seorang guru untuk orang pekak, and then kerja menjadi seorang guru untuk orang pekak dia sebenarnya tak senang. Walaupun berisyarat dengan orang pekak ni kan, dengan murid pekak saya kan, dia orang tak faham, Betul. So, I balik rumah, I menangis. I tak balik rumah. Kadang kalau duduk dekat sekolah kan, I menangis. I kata macam mana I nak buat diorang faham. So, I pun fikirlah. Dengan I duduk fikir, I pun gunakan cara. Dan lepas tu, I fikir yang cara terbaik tu kan, I kena berlakon. So, I berlakon setiap apa kefahaman tu kan, I akan ambil masa yang lama. Satu kefahaman tu kan mungkin I ambil dalam 3 hari untuk habiskan. Tapi I tak kisah. Asal yang paling penting tu kan, dia orang kena faham. Orang pekat kena faham. Lama-lama kelamaan kan dia orang dah cepat, dia orang dah faham, dia tahu maksud dia kan. Paling tu orang pekak tu kena faham maksud apa yang you say. Saya katakan, I selalu beritahu orang, I punya murid pun sama, I beritahu, you tak tahu isyarat tak apa. Tapi kalau you nampak perkataan tu, you tahu maksud dia, that is the most important thing. That's why semua cikgu yang mengajar dekat sekolah atau kelas pekak kan, dia orang selalu emphasize, sign. Tapi kalau you
pandai terangkan kepada orang pekak. Sekarang dengan gadget baru ni kan, macam dulu kan I kena pergi cari gambar, I potong gambar, di semua. I pergi perpustakaan, I cari buku semua, I pinjam, nak tunjuk. Just nak tunjuk kilang, you tahu tak? Kilang I kena cari macam-macam kilang kasut, kilang kain, baju, macam-macam. I beritahu orang pekak, murid I, kilang bukan satu kilang tu berbagai. Ada kilang kasut, kilang baju, kilang butter, macam-macam ada. So daripada gambar dia orang tengok, dia akan faham. Orang dia gunakan mata, banyak dia guna mata. That's why I selalu cakap, tapi tak pernah orang panggil I pun. I kata bahasa isyarat tu penting. Tapi kalau you tak tahu bahasa, tak tahu nak sign perkataan tu, tak apa, je saja. Asalkan you yang paling penting you kena terangkan kepada murid you apa maksud dia. Kadang-kadang ada 2-3 maksud, you kena terangkan. Baik. Satu kadang you tulis, okey, tengah. Tengah tu, you kata tengah tu, tengah I duduk dekat tengah, you kena buat lah. Tengah-tengah ni I duduk. And then yang satu tengah tu kan, you kata, I tengah buat kerja. Sekarang I buat kerja. Sekarang. And then tengah, you and then lepas tu ada penambahan, mendengarkan, apa maknanya mendengarkan, bawa benda tu usulkan. So you kena terang dengan orang pekak. Bukan satu hari besok you balik lagi, you tanya lagi. Itu antara cabaran dia kan, Farin. Terangkan apa maksud dia. So lama-kelamaan kan dia dah faham. Dia dah mula baca. You kena keluarkan artikel, surat khabar. Walaupun I beli surat khabar untuk murid I, tapi sekarang kalau cuma 2-3 ayat saja. Baik. 3 ayat tu dia boleh memahamikan, dia rasa kagum. Dia rasa dia suka sangat because dia boleh faham surat khabar, boleh baca. Madam, 42 tahun bukan satu tempoh yang sangat pasti, banyak kenangan yang tidak dapat dilupakan. Jadi mungkin boleh secara ringkas berkongsi dengan kita, dan juga kita nak dengarkan juga ucapan Madam Tan untuk wanita di seluruh dunia. Silakan. Nah, saya ucapkan 42 tahun. Saya sekelip mata saja. Macam kan I tengok ke belakang, I tengok ke depan, I dah berumur dah. Nampak muda lagi. Orang panggil I jurubahasa yang paling muda, cikgu yang paling muda. Sekarang I rasakan dekat Malaysia I jurubahasa yang paling tua sekali. So pada hari ini, pada hari yang istimewa ini, saya ingin mengucapkan ini wanita sedunia celebration. So maknanya wanita ini sedunia, hari wanita. Kita tak sayang hari lah kan. Wanita sedunia perayaan. Bahasa pekak. Baik. Ini yang I gunakan bahasa pekak. Okey, baik. Okey ya. Ucapkan hari wanita sedunia. Sedunia. Terima kasih Madam Tan. Celebration. Perayaan hari raya, perayaan Deepawali, perayaan. So kita guna bahasa pekak. Baik. Okey. Madam Tan, sebenarnya ada banyak lagi yang kalau boleh kita nak sembang lagi dengan Madam Tan, tapi masa sangat-sangat mencemburui kita. Di Wanita hari ini kami ingin ucapkan terima kasih dan selamat Hari Wanita kepada Madam Tan Lee Bee yang dah menjadi inspirasi kepada ramai, bukan sahaja jurubahasa tetapi yang juga orang kata menyuarakan pendapat dan juga suara hati mereka yang kurang berkemampuan dan okey di luar sana. Baik, terima kasih sekali lagi ucapkan kepada Madam Tan. Selamat Hari Wanita, dan andalah Wira Wati yang tidak didendang untuk bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. You pun Wira wanita. Bye Madam Tan. Jumpa lagi. Jaga diri. Baik, Yana, kemudian ini bukan saja kita yang berada di sini, tapi kita juga ingin meninjau kemeriahan Hari Wanita dan di Hospital Kuala Lumpur, dan kita raikan warga kerja wanita di sana. Kita bersama dengan mereka. Wanita sememangnya insan yang cukup istimewa. Tidak kira siapa anda,
Sama ada yang masih bujang ataupun yang telah pun mendirikan rumah tangga, malahan apa saja pekerjaan anda, wanita sememangnya insan yang cukup istimewa. Dan hari ini bersempena dengan sambutan Hari Wanita 2022, kami berada di Hospital Kuala Lumpur untuk sama-sama meraihkan sambutan Hari Wanita ini dengan individu-individu hebat, para petugas barisan hadapan dan juga mereka yang berada di belakang tabir yang banyak berkhidmat dan juga menyumbang bakti sepanjang tempoh pandemik ini berlangsung. Jadi di sini kami akan menyampaikan sedikit tanda kenangan untuk diraihkan bersama dengan wanita-wanita hebat ini. Jom. Lokasi pertama kita pada tengah hari ini, saya berada di Ward 19 ataupun di Ward Tuberkulosis ataupun lebih dikenali sebagai Ward TB. Dan kalau dapat kita lihat di belakang saya ketika ini, antara petugas-petugas yang bertugas ketika ini pastinya ramai dalam kalangan kaki tangan wanita. Kita bersama dengan Dr. Ismailiza iaitu selaku seorang pakar penyakit berjangkit. Apa khabar doktor? Khabar baik, alhamdulillah. Selamat Hari Wanita. Selamat Hari Wanita juga. Ya. Okey doktor, mungkin doktor boleh kongsikanlah sedikit kan antara cabaran-cabaran yang bertugas di hospital walaupun daripada sebelum tempoh pandemik sampailah sekarang ini tempoh pandemik. Okey, cabaran memang mencabarlah di Kuala Lumpur ni. Kita punya kepadatan penduduk semakin meningkat. Yang mana bilangan pesakit yang masuk ke ward kami adalah sangat tinggi. So cabarannya kebanyakan staf kami memang terdiri pada wanita. Walaupun ini adalah ward TB, tuberkulosis, kami pun ada juga staf-staf wanita yang mengandung masih lagi teruskan tugas sebagai kaki tangan hospital kan menjalankan tugas. Untuk saat ini keadaan kat ward perubahan wanita masih boleh ditangani lagi. Tak ada kata ada isu apa-apa besar lah. Sebab sekarang pandemik pun sudah jadi satu style hidup baru. Kita kena ada dan pandemik dan ada lagi kegiatan harian kita. So untuk buat masa sekarang keadaan ward masih dikawal, tak ada apa-apa masalah. Sebab kita dah bahagikan ada ward COVID dan ada ward biasa. Seorang jururawat dan jururawat wanita ini banyak cabaran yang harus kita hadapi. Salah satunya adalah terpaksa berkorban tak boleh nak balik kampung, tak dapat cuti kerana kekangan masa, kekangan kaki tangan yang tak mencukupi. Kita pun kekurangan staf, tetapi tetap makanan kena keluarkan kepada pesakit dan petugas. Itulah cabaran yang paling besar yang kita kena hadapilah hari-hari. Kena memastikan makanan disampaikan kepada pesakit dan petugas. Saya nak mengucapkan selamat Hari Wanita sedunia kepada semua di mana jua wanita-wanita di mana jua berada di Malaysia dan khususnya kepada semua warga HKL. Saya Dr. Rohana Johan mewakili seluruh warga Hospital Kuala Lumpur ingin mengucapkan Selamat Hari Wanita 2022. Wanita adalah penyeri kehidupan. Kami dari Unit Komunikasi Korporat Hospital Kuala Lumpur ingin mengucapkan Selamat Hari Wanita 2022. Saksama bersama. Kami daripada Dewan Bedah Utama HKL mengucapkan Selamat Hari Wanita. Semoga terus kuat, tabah dan berjaya. Kami dari Dewan Bedah Utama mengucapkan Selamat Hari Wanita. Kami dari Jabatan Saja mengucapkan Selamat Hari Wanita. Selamat Hari Wanita sedunia, saksama bersama. Gender Equality Today for a Sustainable
Tomorrow. Itulah tema kita untuk tahun ini di peringkat negara kita dan juga di peringkat antarabangsa. Baik, tadi kita dah melihat mereka yang tidak perlu dipersoalkan lagi tentang sumbangan mereka dalam sektor kesihatan. Kali ini kita ingin meninjau bersama dengan wanita-wanita hebat di dalam industri air pula. Kita kini bersama dengan Cik Elina Basri, Ketua Komunikasi Korporat Air Selangor, dan juga Cik Hayati Abdul Wahab, Ketua Perkhidmatan Pengambilan Pelanggan Air Selangor. Apa khabar wanita-wanita hebat? Baik. Okey. Baik, Cik Elina dan juga Cik Hayati, mungkin boleh berkongsikan sedikit peranan anda di dalam industri air bersama dengan Air Selangor ni. Silakan. Okey, terima kasih Farin dan Uwaina kerana menjemput kami untuk berkongsi pengalaman dan cerita kami dengan semua penonton wanita hari ini. Saya Elina Basri, Ketua Komunikasi Korporat di Air Selangor. Sebelum itu saya ingin berkongsi tentang tugas dan fungsi Air Selangor dulu ya. Secara ringkasnya, Air Selangor merupakan penyedia perkhidmatan air yang mengekstrak sumber air mentah untuk diproses di 34 loji rawatan air kami agar air yang terawat dan bersih serta selamat dialihkan kepada 8.4 juta pengguna di seluruh Selangor, KL dan Putrajaya. Kembali kepada saya mempunyai pengalaman profesional dalam bidang komunikasi selama 20 tahun dalam pelbagai industri, dan di Air Selangor saya bertanggungjawab untuk menjaga dan mengurus reputasi penjenamaan, CSR, pengurusan krisis dan apa-apa keperluan komunikasi. Saya juga bertanggungjawab untuk menjaga hubungan baik antara Air Selangor dan rakan strategik serta stakeholder dan pengguna kami. Dalam bidang ni kalau ikutkan memang tak cukup masa dan amat mencabar saya rasalah, dan tapi apa-apa jadi kita perlu cekap dan fokus untuk menyelesaikan apa jua cabaran yang datang. Okey, kini apa kata kita dengarkan pula cabaran dan kisah daripada Cik Hayati pula. Cik Hayati, silakan. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat Hari Wanita. Saya Hayati Abdul Wahab adalah merupakan Ketua Jabatan Perkhidmatan Pengambilan Pelanggan memangku semenjak Oktober 2020. Saya bertanggungjawab untuk merangka strategi dan sistem, menguatkuasakan polisi dan prosedur, melaksanakan tindakan, membuat penambahbaikan serta menyelesaikan aduan berkenaan dengan dan masalah berkenaan dengan aduan berkenaan dengan pembilan dan kutipan air. Tanggungjawab saya yang utama adalah memastikan pembilan bil air dibuat kepada 2.54 juta pelanggan kami setiap bulan dengan tepat dan berkualiti. Termasuk juga memastikan setiap bil dibayar di dalam tempoh kredit yang diberikan. Saya mempunyai 894 kaki tangan yang mana 752 ataupun 85%-nya adalah lelaki dan selebihnya 142 ataupun 15% adalah wanita. Wow. Industri air ini adalah industri yang sentiasa bergerak 24 jam. Setiap masa saja kaki tangan kami yang sama ada berada di loji, berada di tapak dan juga di pejabat. Jadi cabaran dalam bidang industri ini adalah kita kena committed sepanjang masa tanpa sempadan demi memenuhi kehendak stakeholder kita. So wanita berada di dalam dunia lelaki tidak mudah, tetapi Air Selangor mereka memberi sokongan, galakan dan pengiktirafan yang secukupnya terhadap semua kerja, tidak kira sama ada ianya dilaksanakan oleh lelaki maupun wanita. Baik, kita lihat jawatan dan peranan yang bukan calang-calang yang biasanya didominasi oleh kaum lelaki. Jadi mungkin pada pandangan Cik Lena dan Cik Hayati sendiri, apa yang perlu seorang wanita lakukan untuk membolehkan mereka berjaya dan menembusi orang kata sektor yang didominasi lelaki ni? Cik Lena. Okey, jadi kalau kita lihat kepada sejarah, Hari Wanita Sedunia pertama kalinya telah diisytiharkan oleh PBB pada tahun 1975 dan ini telah memberi peluang baru kepada wanita dalam konteks pembangunan sosioekonomi negara. Lihat saja Dr. Özlem Türeci daripada Turki yang mencipta vaksin Pfizer juga pemenang anugerah Nobel seperti Marie Curie dan Malala Yousafzai. Pada pendapat saya di zaman yang serba moden ini secara majoritinya tiada halangan ketidaksamaan gender untuk berjaya dalam apa industri.
Jadi setiap individu yang cekal, berani dan proaktif akan sentiasa mendapat peluang yang sama. Dan ini satu kelebihan saya rasa bekerja di Air Selangor kerana tak ada perbezaan layanan yang diberikan dan peluang yang sama rata untuk semua. Mungkin Yati berkongsi pengalaman juga? Okey, saya berpendapat ada 5K yang wanita perlu ada berjaya di dalam bidang lelaki. Wanita yang pertamanya, wanita perlu kompeten. Kompeten iaitu mempunyai ilmu yang dipraktikkan, kompetensi di dalam mengelola, memahami penggunaan otomasi dan juga menguasai big data ataupun data yang besar. Yang kedua adalah mereka perlu committed, iaitu cekal di dalam tuntutan kerja dan ketersediaan untuk menghadapi apa sahaja cabaran. Yang ketiga adalah mereka perlu mempunyai kekuatan dalaman, psikologi ataupun mental intellectual. Yang keempat dan yang kelima adalah mereka perlu boleh bekerjasama dan berkomunikasi dengan semua pihak. Di sini saya melihat ada dua perkara penting. Yang pertama adalah wanita kena faham peranan mereka. Dari segi mesti semestinya boleh memotivasi atau memberi inspirasi kepada pekerja atau kaki tangan bawahan mereka supaya mereka ini boleh memberikan kerja di tahap yang lebih tinggi. Yang kedua adalah wanita perlu yakin dan melihat cabaran itu adalah sebagai satu peluang. Kesimpulannya, kita wanita kita kena lebih berani kerana sebenarnya kita adalah lebih hebat daripada apa yang kita sangkakan. Baik. Terima kasih sekali lagi ucapkan kepada Cik Elina dan Cik Hati daripada Air Selangor, dan kami di Wanita ini mengucapkan terus selamat maju jaya kepada wanita-wanita hebat di Air Selangor. Sekali lagi terima kasih Cik Elina, Cik Hati. Terima kasih. Baik, seterusnya kita juga ingin terus berkongsikan tentang Wirawati yang tidak didendang. Beliau ada seorang yang sangat ikhlas, penuh kasih sayang, penuh empati dan telah banyak berkhidmat bakti kepada orang-orang tua di dalam menjaga golongan ini. Kita terus saja bersama Puan Faizah dari Mesra Homes. Kita bersama dengan beliau. Jad balik jatuh ketipang baju sapal pelajar ular teruk. Saya juga bakal tua, bakal jadi warga emas. Bila kita dah menjaga warga emas, ni satu bonus untuk saya sendiri untuk belajar tentang tingkatkan lagi kualiti hidup wanita-wanita. Saya selalu doakan dia menjadi wanita cemerlang. Itulah harapan saya. Orang lain saya tak tahu. Ibarat lilin membakar diri, tatkala insan lain memilih untuk meneruskan kehidupan seperti biasa. Wirawati tidak didendang ini menghabiskan usia mudanya dengan berbakti kepada warga emas. Faizah Ali, 44 tahun, mengasaskan Mesra Homes Ampang atas dasar kasih dan sayang, tanggungjawab dan impian untuk terus membantu wanita lain. Ini juga adalah satu impian saya. Saya memang simpan cita-cita nak buka satu pusat penjagaan warga emas. Saya rasa bahagia bila orang kata saya banyak tolong nenek, tapi saya rasa nenek pun banyak bantu saya. Boleh berikan saya rasa satu kepuasan. Biarpun ianya bukanlah satu tanggungjawab yang mudah bagi Faizah, warga emas di sini dianggap sebagai keluarga keduanya. Malahan, dengan meluangkan masa bersama, ianya dapat memberi nikmat yang tidak ternilai buat dirinya. Nenek kat sini, diorang semua, boleh katakan semua sayang kat saya kot. Betul, Nek? InsyaAllah diorang semua sayang. Dan diorang ni macam ahli keluarga saya lah. Tak rasa saya jaga diorang tu, diorang bukan, kita dah macam adik-beradik, macam keluarga, macam nenek saya sendiri. So, mereka layan saya dengan baik dan Alhamdulillah, harap saya akan layan mereka dengan baik sehingga akhir hayat mereka. Biarpun tiada pertalian darah, namun itu tidak menjadi penghalang buat dirinya untuk terus berbakti dan memberikan yang terbaik dalam menjaga mereka. Sokongan daripada suami, keluarga serta insan di sekeliling turut menjadi pemangkin semangat buat Faizah terus berbakti. Dari wanita untuk wanita, semoga wanita hebat ini dapat terus dijadikan inspirasi buat semua dalam mendepani usaha untuk terus maju ke hadapan bagi membantu meringankan beban buat mereka yang memerlukan.
Berkorban apa saja demi mengekalkan keselesaan warga emas ternyata perlulah memerlukan tahap kesabaran yang tinggi dan haruslah dipenuhi dengan penuh kasih sayang. Jadi bersempena dengan sambutan Hari Wanita pada tahun ini, kami di Wanita Hari Ini TV3 ingin memberi sedikit cenderahati buat Puan Faizah atas pengorbanannya selama ini. Assalamualaikum. Ya Kak, alhamdulillah, bunga, terima kasih. Sama. Namun dalam hati tidak dapat dilupakan. Seandainya di kau rindu susulan lemak manis, ais santan kelapa muda. Anak mak yang menangis, ayah dia bekerja. Walau ku tahu ragamu tak utuh. Rindu rasanya tengok paparan tadi nenek-nenek. Lama sebenarnya Yana tidak pergi ke Nursery Home. Dan Puan Faizah Ali, terima kasih banyak-banyak atas jasa baik membela nasib dan menjaga nenek-nenek ini. Sedaya upaya rasa sebab Puan Faizah Ali ini adalah dijadikan inspirasi untuk kita semua sebenarnya. Beliaulah wirawati WHI dan kita tidak dapat bayangkan dunia ini seandainya tidak ada insan-insan seperti beliau yang ikhlas dan penuh kasih sayang untuk menjaga warga emas. Betul. Dan untuk nenek-nenek di Nursery Home, salam sayang dari kami semua dan selamat Hari Wanita untuk anda semua. Pastikan anda terus bersama dengan kami, kita berehat seketika. Hari Wanita kawan. Selamat Hari Wanita untuk semua wanita Malaysia. Selamat Hari Wanita dan untuk kepada wanita, aku memang pencinta wanita. Selamat Hari Wanita semua. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Wanita kepada semua wanita-wanita yang terulung di Malaysia dan juga seluruh dunia. Girl Power! Jadi saya nak ucapkan Selamat Hari Wanita kepada wanita-wanita yang istimewa dalam hidup saya, kepada isteri saya Sofia, kepada ibu saya, kepada mama, kepada kakak dan semua wanita-wanita hebat yang ada dalam keluarga saya. Terima kasih. Selamat Hari Wanita. Tak kira bangsa, umur atau rupa, oh asalkan kau wanita. Oh wanita seluruh dunia, ku ingin kau tahu yang aku cinta kamu semua, wahai permaisuriku. Dan walaupun ku tak mampu. So I will follow. Wanita Hari Ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami dan sekarang ini Yana bersama dengan seorang insan yang cukup hebat untuk berkongsi sesuatu berkenaan dengan Bank Rakyat. Kita bersama dengan Tun Yazli Hismul Asri Yaakob yang merupakan Ketua Perniagaan Koperasi Bank Rakyat. Apa khabar Tun Yazli? Alhamdulillah sihat Yana. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Ya, sama-sama. Saya mengucap terima kasih juga bagi Bank Rakyat. Okey, baik. Okey, tanpa membuang masa lagi Tun Yazli, seperti mana yang kita ketahui, Bank Rakyat adalah sebuah bank yang juga memberikan fokus terhadap pembangunan keusahawanan. Jadi, mungkin boleh kongsikan antara program yang Bank Rakyat berikan ataupun anjurkan khusus untuk usahawan wanita. Okey, terima kasih Yana ya. Tapi sebelum itu, kami di Bank Rakyat ini nak mengucapkan selamat Hari Wanita kepada wanita-wanita di luar sana, terutamanya golongan usahawan wanita. Ya, jadi saya kira dengan tema kebangsaan tahun ini, saksama bersama. Jadi saya nak tambahkan sikit untuk sesi kali ini, saksama bersama Bank Rakyat. Alhamdulillah. Okey, back to the question tadi. Soalan tentang program yang bank ada kepada usahawan-usahawan wanita di luar sana.
Jadi untuk makluman, Bank Rakyat ini adalah satu agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Jadi sudah tentu matlamatnya, tujuannya tidak lari dan tidak bukan untuk meningkatkan lagi bangsa usahawan itu sendiri, memastikan kelestarian perniagaan usahawan itu. Baik. Jadi itu agenda kita selari dengan agenda kerajaan. Setakat ini alhamdulillah. Jadi Bank Rakyat memperkenalkan produk-produk tertentu khusus untuk golongan-golongan wanita di luar sana. Jadi lepas ini nanti datang kepada kita untuk kita bantu para usahawan. Pertamanya kita ada, kalau seingat saya dalam tahun 2020 dulu, ketika negara dilanda PKP 1.0, Bank Rakyat memperkenalkan satu produk yang kita namakan Biz Lady. Biz Lady ini bank peruntukkan 50 juta. Semata-mata untuk para usahawan wanita. Jadi bila mana berlaku pula PKP 2.0, 3.0, Bank Rakyat langkah ke depan lagi memperuntukkan pula 100 juta kepada para usahawan wanita di luar sana yang mungkin terjejas dengan pandemik COVID-19. Yang kita namakan BR Flex Eye Lady. Wow. Jadi Yana tengok ya. The first one also lady, the second one pun also lady juga. Man for usahawan wanita di luar sana. Istimewa untuk usahawan wanita. Tapi sayangnya Bank Rakyat pada wanita. Kalau boleh terangkan jugalah kan, apa itu BR Flex Eye Biz Lady ni? Kenapa dia nama jadi panjang sikit daripada Biz Lady sahaja? Ya, tuan-tuan, para usahawan, untuk BR Flex Eye Lady ini, bagi mana-mana usahawan wanita yang berada dalam kategori PKS ini, kita menyediakan pembiayaan sehingga sejumlah 1 juta. Maksimum 1 juta ringgit untuk tempoh selama 7 tahun. Baik. Dan yang paling menarik sekali, 9 bulan tempoh tangguhan. Maksud kata, 9 bulan pertama itu hanya bayar profit saja. Bayar kadar keuntungan saja. Prinsipal tak bayar lagi. Hanya bayar bulan ke-10. Itulah sayangnya Bank Rakyat kepada para usahawan. Yang nak mudahkan aliran tunai para usahawan di luar sana. Mak rugi ni kalau tak rebut peluang itu. ni. Dan keduanya pula, untuk yang mana dalam sektor mikro dan juga yang mengadakan perniagaan dalam talian pun kita cover juga, pun kita bantu juga dengan menyediakan pembiayaan sehingga 50,000. Baik. Juga dengan 9 bulan tempoh tangguhan. Alhamdulillah. Para usahawan datang lagi sekali. Okey, baik. Tun Yazli, selain daripada BR Flex Eye Biz Lady ni, ada tak program-program lain yang disediakan oleh Bank Rakyat? Dan adakah ianya hanya untuk wanita sahaja ataupun usaha-usaha lain pun mungkinlah ada jejaka-jejaka di luar sana tanya mana untuk lelaki? Marah pula jejaka nanti ya. Okey, Bank Rakyat ini dia cover all the gender. Setiap wanita, lelaki semua kita ada. Kita ada produk kita BR Flex Eye untuk PKS. Kita ada BR Flex Eye untuk koperasi dan kita ada juga BR Flex Eye untuk mikro. Dengan ciri-ciri yang sama dengan yang Biz Lady. Tidak ada bezanya. Kita samakan wanita dan juga lelaki. Baik. Jadi tuan-tuan datang aja menghubungi kita saja. Jangan tunggu lama-lama ya. Jangan tunggu lama-lama. Okey. Kalaulah ada yang dah termakan dengan apa yang dikatakan oleh Tun Yazli ni, berminat sangat-sangat nak mengetahui dengan lebih lanjut tentang bukan sahaja BR Flex Eye Biz Lady tetapi program-program lain yang disediakan oleh Bank Rakyat, di manakah caranya dan di mana mereka boleh mendapatkan info lanjut ni? Okey, para usahawan, tak kira lelaki wanita, boleh melayari platform digital kita yang kita namakan Quick Response to Entrepreneurs. In short, QR2E. Okey. Ya, di Bank Rakyat di www.qr2e.bankrakyat.com.my atau mengimbas kod di skrin tu. Nampak tak kod di skrin itu? Dah tertera di situ. Cepat-cepat tuan-tuan. Scan the code and insya-Allah bank akan contact you guys. Kita akan menghubungi. Hanya 3 maklumat penting saja kita minta. You masukkan you punya details, nama, your contact number dan your email address. The rest kita akan hubungi para usahawan di luar sana. Ini tujuan kita mengadakan QR code ni kan untuk kita rapat dengan para usahawan. Itu yang
peranan Bank Rakyat ini nak makin dekat dengan para usahawan. Dan saya kira ini antara platform dan juga program yang diberikan untuk usahawan-usahawan, khususnya untuk usahawan wanita, dan sangat-sangat rugi kalau lepaskan peluang ini. Baik, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Tun Yazli Hismul Asri Yaakob yang merupakan Ketua Perniagaan Koperasi Bank Rakyat di atas perkongsian sebentar tadi. Terima kasih banyak-banyak. Oh, sama-sama dah habis ya? Ya, dah habis. Oh, ingatkan ada banyak masa nak sembang. Belum. InsyaAllah nanti kita datang lagi. Jumpa lagi. Para usahawan hubungi kita ya. Hubungi kita di 10 kita punya lokasi SMAC kita. Okay. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada anda. Jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika, kembali lagi di Wanita Hari Ini. Terima kasih Tun. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baik, terus bersama di Wanita Hari Ini, dan kita ingin terus berkongsikan tentang wirawati yang tidak didendang, dan kali ini beliau sangat-sangat banyak berjasa dan beliau menjalankan tugas sebagai seorang pemandi dan pengurus jenazah. Dan beliau adalah seorang wanita. Dan bukannya mudah. Pastinya akan memberi kita inspirasi. Apa kata kalau sama-sama kita saksikan? Allah Allah Ajal dan maut adalah takdir yang telah tertulis tanpa kita mampu menidakkannya. Bagi Ustazah Ruzita Saad, berpengalaman lebih 21 tahun mengendali jenazah adalah tanggungjawab yang digalas olehnya tanpa pernah mengira penat lelah meskipun berkorban masa dan tenaga. Dari mula saya tidak tahu apa-apa, tak ada pengalaman langsung dalam bidang pengurusan jenazah, sampai sekarang insya-Allah saya banyak belajar dengan sifu-sifu saya, banyak diberi semangat oleh sahabat-sahabat saya yang terdahulu. Bagi saya dapat membantu waris yang dalam keadaan sedih, walaupun kita tahu pengurusan jenazah adalah tanggungjawab waris, tapi saya sebagai pemudah cara untuk membantu meringankan bebangan mereka. Kita sebagai pengurus jenazah, kita perlu ada kekuatan dari segi emosi dan fizikal, sebab kita akan berhadapan dengan apa sahaja situasi jenazah, keadaan jenazah, dan kita kena ingat kita ni seorang yang diamanahkan untuk melaksanakan pengurusan jenazah. Biarpun berhadapan dengan pelbagai cabaran yang melibatkan kekuatan mental dan emosi, bagi Ustazah Ruzita, apa yang penting adalah menjalankan amanah diberi dengan sehabis baik. Untuk menjadi pengurus jenazah, kita perlu ada 5 ciri. Iaitu yang pertama, kita mesti ada ilmu. Ilmu macam mana nak menguruskan jenazah, macam mana nak tayamkan jenazah, macam mana nak istinjakkan jenazah. Itu semua kita kena tahu. Yang kedua, kita kena beranilah. Berani menghadapi apa juga keadaan jenazah. Terutama sekali jenazah yang tidak dituntut. Ada berbagai-bagai keadaan. Contohnya jenazah yang sudah reput, yang lama, yang dikompos, yang sudah berulat. Yang ketiga, tidak boleh ada perasaan jijik pada jenazah. Yang keempat, kita mesti amanah dalam melaksanakan pengurusan jenazah, sebab kita tidak boleh menceritakan apa sahaja keaiban jenazah kepada orang luar. Dan yang kelima, kita mestilah ikhlas dalam pengurusan jenazah. Setiap satu dari jenazah yang dikendalikan mempunyai cabaran tersendiri. Antaranya, pengalaman mengendalikan jenazah tragedi MH17 yang menggemparkan dunia satu ketika dahulu. Saya juga diberi amanah untuk menguruskan jenazah mangsa korban MH17 di Amsterdam, berada di sana selama 44 hari. Ialah dengan keadaan jenazah orang yang tiba-tiba meninggal. Memanglah sedih tu memang akan terasa berbanding dengan orang yang telah lama sakit. Saya kena ambil pendekatan, dekati waris, bagi semangat pada mereka. Dan yang terbaru adalah COVID-19. Memang satu pengalaman yang saya rasa saya pun tak pernah terfikir jadi sampai macam ni, dengan jenazah yang terlampau banyak. Dengan kami terpaksa pakai
PPE dan tanpa saya sedar selepas habis saja pengurusan jenazah rupanya saya kehilangan lebih kurang 20 kilo berat badan saya. Biarpun sentiasa bersedia dengan sebarang situasi mendatang, namun tugasan digalas ada ketika turut memberi kesan mendalam kepada dirinya. Antara kenangan yang saya tidak boleh lupakan, pada satu masa dulu saya menguruskan satu jenazah kanak-kanak berusia 5 tahun. Saya tengok keadaan jenazah, tengok keadaan ibu bapa arwah. Jadi saya rasa itu sangat menyentuh hati saya sebab saya sebagai seorang ibu ada masa saya pun lemah tapi untuk tanggungjawab yang telah diamanahkan saya terpaksa meneruskan tanggungjawab ini dengan sebaik mungkin. Bukan wang ringgit menjadi ukuran, tetapi tanggungjawab kepada agama dan bangsa menjadi keutamaan. Apatah lagi, apa yang dilakukan turut mendapat sokongan dari keluarga tercinta. Dari saya pergi keluarga saya pula, mereka amat memahami. Anak saya, suami saya, anak saya dari kecil lagi memang saya tinggalkan apabila mendapat panggilan untuk pengurusan jenazah, tak kira siang ataupun malam. Pengurusan jenazah adalah fardu kifayah, tapi mempelajari ilmu pengurusan jenazah adalah fardu ain. Jadi saya menyerulah kepada generasi sekarang, banyak kelas-kelas, banyak surau-surau, banyak masjid-masjid yang memberi peluang, menganjurkan khusus pengurusan jenazah. Jadi ambillah peluang ini, sekurang-kurang satu hari nanti kita boleh menguruskan jenazah keluarga ataupun ibu bapa kita sendiri. Jadilah wanita yang hebat, jangan mudah menyerah apabila kita melakukan kesilapan. Perbaiki diri kita ke arah yang lebih baik. Selamat Hari Wanita saya ucapkan kepada seluruh wanita di Malaysia. Wirawati yang tidak didendang. Apa yang dilakukan oleh Ustazah Ruzita seharusnya dijadikan contoh buat generasi hari ini. Baiklah Ustazah, ini sedikit tanda kenangan daripada kami di Wanita Hari ini untuk Ustazah yang kami gelarkan sebagai Wirawati WHI. Antara banyak individu ataupun wanita yang menyumbang bakti kepada bangsa, agama dan juga rakyat Malaysia tanpa mengharap sebarang balasan, dan kami harapkan agar kekuatan yang ada pada Ustazah ini juga dapat menjadi kekuatan kepada kami semua wanita-wanita di Malaysia ini. Terima kasih kerana menjadi wirawati ataupun hero yang tak didendang, yang sentiasa memberi banyak manfaat dan jasa bakti kepada seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih sekali lagi Ustazah. Selamat Hari Wanita. Tadi Fahrin kental, bersemangat wajah, mempunyai orang kata dedikasi yang cukup tinggi. Itu sebenarnya kita dapat gambarkan tentang Ustazah Ruzita Saad yang merupakan seorang pemandi dan juga pengurus jenazah. Bukan sesuatu tugasan yang mudah kan Fahrin? Dan kita selalu melihat tugas ini dilakukan ataupun diwar-warkan oleh lelaki. Tapi kali ini kita cukup bertuahkan. Dan terima kasih juga kepada penerbit kami, pengacara juga Fiza Sajahan dan juga tim WHI yang berkongsikan kami paparan pada hari ini yang cukup baik untuk dikongsikan bersama kita semua tentang kehebatan seorang wanita, dan merekalah wirawati yang tidak didendang WHI. Betul tu. Ramai sebenarnya wanita-wanita hebat yang mungkin tidak mendapat penghargaan ataupun orang kata paparan dan gambaran yang terbaik untuk menceritakan tentang kehebatan dan juga pengorbanan yang mereka lakukan. Tetapi hari ini kami nak ucapkan terima kasih dan selamat Hari Wanita kepada seluruh wanita di luar sana. Dan Farid, saya kira juga hari ini 8 tahun yang lalu kita nak ambil masa sejenak untuk mengingati tragedi hitam yang berlaku di negara kita berkenaan dengan kehilangan pesawat MH370 yang walaupun mereka yang hilang dalam pesawat itu tidak bersama dengan kita pada hari ini, tetapi memori dan ingatan mereka masih lagi bersama dengan kita dalam doa kita setiap hari. Baik. Dan kita ingin terus berkongsikan ucapan-ucapan Hari Wanita Sedunia bersama dengan anda. Kita dengarkan. Wahai wanita, wanita yang berada di seluruh dunia, tak kira bangsa, umur atau rupa, oh asalkan kau wanita. Kau buatku gila bila kau menggoda. Saya mengucapkan selamat Hari Wanita kepada semua wanita di meja prima. Aku tergoda, oh wanita. Selamat Hari Wanita untuk semua wanita di seluruh dunia.
Cukup istimewa sebenarnya. Wanita memanglah insan yang teristimewa. Termasuk juga Yana daripada awal tadi sehinggalah sekarang, dan saya ada sesuatu untuk Yana. Untuk saya pun ada. Untuk Yana pun ada juga. Yana, selamat Hari Wanita sedunia. Anda adalah antara wirawati-wirawati yang kita ada. Terima kasih. Bila datang ucapan tu daripada satu-satunya kumbang di tim wanita hari ini. Terima kasih banyak-banyak Fahrin, dan semoga wanita-wanita yang ada di sekeliling Fahrin juga akan menjadi penguat semangat dan pembakar semangat untuk Fahrin menjadi lebih baik lagi selepas ini. Ucapan istimewa Yana untuk kesemua wanita di luar sana. Silakan. Tak kiralah di mana sahaja anda berada, kecil ataupun dewasa, saya nak ucapkan selamat Hari Wanita kepada anda semua, khususnya buat ibu saya Siti Nofarah, ibu mertua saya Puan Nur Alhan. Saya doakan yang terbaik untuk anda berdua dan semoga ditempatkan dalam syurga yang tertinggi. Untuk semua wanita, selamat Hari Wanita saya ucapkan. Dan saya satu-satunya kumparan ini saya nak ucapkan kepada Fiza Sabjahan dan juga Sugita, Fatin dan juga Hawa Ridwana, wirawati WHI. Ada dekat di hati saya. Kalau untuk peribadi pula? Untuk peribadi pastinya untuk isteri, anak, mertua saya dan kesemua wanita-wanita telah banyak berjasa kepada saya, termasuk guru-guru, ustazah dan ramai lagi yang saya terlalu banyak nak ucapkan. Apa yang pasti anda terus dihargai dan orang kata kalau tidak adanya kejayaan seorang lelaki tanpa seorang wanita di belakangnya. Betul. Ataupun mungkin di sisinya. Okey, baik, kami harapkan perkongsian pada hari ini sedikit sebanyak dapat memberikan inspirasi dan membuka mata kita untuk lebih menghargai orang di sekeliling kita, khususnya wanita. Okey. Esok kita akan kembali dengan topik apa, Farid? Dengan topik kabarnya wanita pandai masak laksa. Variasi masakan laksa bersama dengan rakan setugas kami esok di Wanita Hari ini. Baik, kami tinggalkan anda di sini dan anda terus dikasihi, terus disayangi. Selamat Hari Wanita sedunia. Assalamualaikum. Selamat tinggal. Ku ingin kau tahu yang aku cinta kamu semua, wahai permaisuriku. Dan walaupun ku tak mampu membahagikan diriku, kepada wanita seluruh dunia, lagu ini lagu cinta untuk kamu semua.